أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mystic Horror, di mana pada malam ini aku akan menyampaikan beberapa kisah. Malam ni kita ada tema. Tema kita berkaitan dengan tandas. Bila sebut pasal tandas ni kan, apa yang terlintas dekat minda anda lah kan. Selain daripada hospital, selain daripada rumah usang, tandas juga salah satulah tempat yang dikatakan angker kan. Walaupun bunyi lucu tapi itulah hakikat dia. Tandas ni kadang-kadang ada yang dah lama tak guna. Jadi bila kita guna, mulalah ada gangguan macam-macam. Dan satu lagi, tandas ni pun tempat tempat yang kotor kan. Jadi kat situlah tempat makhluk alam sebelah ni nak berpesta. Jadi pada malam ini aku nak membacakan kisah-kisah seram yang berkaitan dengan tandas, kisah seram tandas. Tapi jangan takut nak pergi tandas pula ya. Ini adalah cerita pengalaman orang-orang yang diganggu ketika guna tandas. Jom, adakah anda dah bersedia? Sekejap. Sikit. Okey, jom. Okey. Ini adalah kisah pertama berkaitan dengan tandas. Okey, cerita ni dialami oleh rakan karib aku, dan dia berlaku dekat sebuah sekolah berasrama penuh. Tandas asrama Blok B memang dah famous dengan keangkeran dia. Banyak dah sini duk cerita membawang pasal cerita tandas tu lah. Ada itu, ada inilah kan. Ada yang claim nampak orang lah, nampak tangan berbulu lah, dan bermacam-macam lagi. Tapi bagi aku tak percaya langsung. Pada sudut pemikiran akulah. Okey, bagi aku, pendapat aku, ni penulis ni yang tulis saya baca. Okey, pada pemikiran akulah ataupun perspektif aku, cerita seram tandas tersebut sengaja direka-reka oleh pelajar senior semata-mata nak menakutkan kami. Lagipun aku dah diberikan tangkal oleh nenek aku. Menurut nenek akulah, tangkal ni digunakan, yang dibagi dekat aku ni, tangkal ni adalah untuk halau syaitan dan iblis. Tapi ada satu peristiwa yang telah terjadi yang menyebabkan aku dah tak percaya pada nenek aku lagi. Pada satu malam, aku ni tengah study sorang-sorang kat bilik study. Member-member lain semua dah balik dekat bilik dorm. Disebabkan aku ni asyik fokus, exam dah dekat, jadi aku decide nak stay dekat bilik study. Selepas beberapa jam, aku dah start rasa mengantuk. Aku packing barang, aku naik dorm. Okey, ini dah jadi satu rutin lah bagi aku. Sebelum tidur, aku akan gosok gigi dulu, ataupun membuang air kecil ataupun buang hajat lah. Jadi aku berjalan seorang diri pergi dalam tandas. Time ni elok je aku jejak kaki dalam tandas tu. Tiba-tiba lampu seluruh blok asrama terpadam. Black out. Itu adalah aku cakap dalam hati. Black out. Jadi bila kaki aku ni nak masuk dalam tandas, anda bayangkan dalam kegelapan tu, aku dapat tengok ada orang tengah gosok gigi depan cermin. Jadi aku ni ingatkan budak sekolah, budak yang sekali dengan aku tu lah. Aku ni dengan ramahnya lempar senyuman pada orang tersebut. Penulis ni ingat kawan dia. Dia pandai-pandai pergi senyum. Tapi kan, aku pun start gosok gigi. Aku berubat gigi kan, dekat beru gigi tu aku gosok. Waktu tengah gosok gigi tu,
baru aku perasan orang yang aku tegur tadi tu, orang yang gosok gigi juga tu, dia buat keluar bunyi yang ganjil. Tak tahulah bunyi macam mana, tapi bunyi tu aneh. Dia bukan macam bunyi buru gigi serus-rai. Tapi kat sini bunyi dia lain. Aku dah mula rasa takut. Dia bunyi macam benda tajam. Benda tajam yang kita gesek dekat sesuatu permukaan. Bunyi macam tu lah. Kat sini aku dah start rasa takut. Dan aku pandang orang tu dengan ekor mata aku. Aku pandang dengan slow. Aku tak nak pandang mengejut. Takut nanti dia sergah, kojol. Jadi aku pun tengok orang tu dengan perlahan-perlahan. Bila aku tengok dengan betul, jeng. Alangkah terkejutnya aku. Orang tu sebenarnya memang gosok gigi, tapi dia gosok gigi pakai pisau. Anda bayangkan, jumpa orang tengah gosok gigi tapi dengan pisau. Mulut dia habis berdarah. Waktu mulut dia tengah berbuih pula dah. Mulut dia tengah keluar darah tu kan, macam banjir darah kan. Pernah tengok tak orang cerita drama kan, bila kena langgar kereta kan bersembur darah kan. Keluar macam tu kan. Dia senyum dekat anda. Aku terkejut. Dah tengok macam tu, takkan nak tunggu lagi kot. Aku cabut lari, menjerit. Satu asrama terjaga dengar aku punya jerit, disebabkan terlalu terkejut. Mana taknya, bayangkan, dah lah pergi tegur, senyum, duduk dekat sebelah. Memanglah aku pengsan. Bila sedar aku dah tengok, aku dah duduk dalam bilik sakit ataupun bilik rawatan. Bila aku dah sedar, aku tengok ada kawan-kawan aku, ada Pak Gad dan juga ada warden asrama dekat sekeliling aku. Jadi dia orang tanya kenapa aku menjerit pada malam tu. Jadi aku ceritalah, aku jumpa nak pergi gosok gigi. Bila masuk tandas black out. Bila masuk tandas jumpa orang tengok gosok gigi kan. Aku ceritalah A sampai Z sampai habis. Kawan aku yang dengar cerita aku ni semua terjengang dengan melopong. Mulai daripada malam tu lah aku dah berjanji, aku dah tobat lahum, takkan study sampai lewat malam. Tambah satu lagi, aku takkan pergi tandas seorang-seorang lewat malam. Seram lah kisah yang pertama sebabkan tandas. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan takut nak pergi tandas ya. Pergilah. Ni hanya sekadar cerita je. Okey, ni adalah kisah yang kedua. Sekejap. Kisah kedua berkaitan dengan tandas. Ni adalah kisah benar. Lisa diganggu hantu dalam tandas asrama. Okey, ni tajuk dia lah. Macam gadis-gadis yang lain yang dihantar oleh mak bapak diorang untuk tinggal dekat asrama. Waktu ni diorang masih bergelar pelajar. Lisa ni datang daripada keluarga yang agak kaya. Lisa ni, dia punya keluarga agak moden dan sophisticated. Dia tak percayalah benda-benda tahir ni. Dia orang ni jenis moden punya orang, modern thinking. Dia tak percaya benda-benda macam ni. Jadi dia duduk dekat, dah tentulah duduk kat kawasan bandar kan. Dia langsung tak pernah terfikir perkara-perkara pelik yang berlaku akibat makhluk alam sebelah. Dia tak pernah, dia macam tak pernah rasa kena ganggu ataupun dia tak pernah rasa benda tu akan berlaku dekat dia. Dia rasa benda tu karut. Okey, kawasan sekolah terletak dekat pinggir bandar telah membuatkan Lisa ni dia kena terima hakikat bahawa mak bapak dia memang hantar dia ke situ disebab kerana nak menghadiri ilmu agama yang dibekalkan oleh cikgu-cikgu yang bertauliah supaya dapat dijadikan panduan buat dirinya. Maknanya mak ayah Lisa ni hantar dia ke sekolah nak belajar agama supaya bendinding diri. Okey, penekanan di dalam ilmu agama yang ada pada diri dia menyebabkan si Liza ni selalu je terselamat apabila member-member dia kena ganggu dengan makhluk alam sebelah ataupun makhluk asing. Pandai dia guna nama makhluk asing.
Pendinding diri perlu kuat. Ini adalah kata-kata ustaz yang sangat diingati. Lisa sentiasa berhati-hati. Segala pantang larang nak mengelakkan diri daripada kena kacau dengan makhluk halus. Dia jaga kebersihan, dia jaga tingkah laku apabila period, dan dia takkan berada di bawah pokok-pokok besar. Dan yang paling penting, Liza tak bergurau senda waktu maghrib. Ni adalah benda-benda yang Liza selalu jaga. Ramai juga antara kawan-kawan dia yang telah terkena gangguan makhluk-makhluk halus, terutama bila nak exam. Bila dah masuk minggu exam, bunyilah teriakan pelajar dekat asrama perempuan. Duk teriak lah, ketawa lah, yoya lah, bising. Sebab diorang dia lemah semangat. Ditambah pula pada waktu ni, diorang suka study lewat malam, dan banyak masa dihabiskan dengan baca buku akademik. Dan diorang sedikit sebanyak mengabaikan membaca Al-Quran dan juga amalan-amalan sunat yang lain. Pernah satu malam, kawan baik dia, si Ina ni, dia dengar ada bunyi baldi diseret. Macam orang nak pergi basuh kain pada pukul 2 pagi. Kalau ikutlah pemikiran yang waras ataupun rasional ataupun logik akal lah, siapa nak basuh baju waktu orang lain tengah tidur? Dan tiba-tiba suara tangisan bayi selalu kedengaran. Dia dah jadi lali di kalangan mereka. Begitu juga bunyi seseorang sedang tarik kerusi, macam nak ubah kedudukan tempat. Dia bunyi macam ni. Dia nak macam orang nak tarik kerusi, nak ubah. Jadi boleh dikatakan setiap malam pasti bunyi tu kedengaran. Penghuni asrama dah tak ambil pusing dengan bunyi tu. Maksudnya dia orang dah tak peduli. Asalkan dia tak kacau kita, kita jangan kacau dia. Dia pun makhluk Allah juga. Itulah adalah kata-kata yang selalu berlega dalam pemikiran dia. Namun adalah satu hari ni, waktu member-member dah masuk tidur, si Liza terasa nak pergi bilik air, nak basuh muka dan berus gigi. Okey, tandas terletak dekat luar daripada kawasan bilik. Ini tak menjadi masalah disebabkan dah biasa. Lisa dia dah biasa dengan keadaan macam tu. Waktu dia tengah berus gigi, dia rasa bahu dia kena cuik. Siapa pula nak cuik-cuik bahu pada waktu macam ni? Lisa berbisik dalam hati dia. Cuitan yang mengusik tu membuatkan dada si Liza ni berombak kencang. Dia teringin nak tengok kat belakang, dan waktu ni lah perasaan takut dia tiba-tiba datang. Lisa tetap meneruskan berus gigi dia, tapi hati dia tak putus-putus membacakan ayat-ayat suci supaya menjadi pelindung bagi diri dia. Lisa tahu makhluk halus tu suka kacau orang yang lemah semangat. Tambah pula, benda-benda tersebut disebabkan kurang tawakal kepada Allah. Maksudnya makhluk alam sebelah ni dia suka bila kita terlalu takut kepada dia. Bila hati kita dah hilang tawakal kepada Allah, dia akan mengusik dengan lebih kuat. Jadi cuitan gurauan tu berhenti bila Liza tidak bagi respon ataupun dia tak layan. Liza menarik nafas lega disebabkan terselamat daripada terus ikutkan rasa takut. Bila dia balik daripada tandas, Lisa dia dengar suara kawan dia tengah bergelak ketawa daripada dalam bilik. Suara Fiza dan Nora, kawan kepada si Liza ni, memang dengar dengan jelas dekat telinga. Rasanya tadi diorang dah tidur kan? Liza berbisik dalam hati. Jadi mungkin diorang dah berpakat nak study sama-sama. Itu adalah sangkaan dia lah. Bila pintu dibuka, kesemua kawan dia, rakan sebilik ataupun roommate, 5 orang, tengah tidur. Tadi dengar orang tengah gelak-gelak dengan nyembang-nyembang. Bila buka, semua tidur. Bunyi apa tadi tu? Dan tiba-tiba rasa berdebar tiba-tiba datang balik.
masih tengyang-yang dekat telinga dia ada suara 2 orang kawan dia tadi yang tengah tidur tu. Tiba-tiba ada suara kawan dia tadi tu tengah berlawak, bergurau selo. Jadi benda ni sebenarnya tak putus asa untuk kacau aku. Itu adalah bisik dia dalam hati. Mujur, alhamdulillah dia sempat ambil wuduk waktu pergi tandas tadi. Jam dah pukul 3.30 pagi. Jadi dengan perasaan yang takut tu dah reda, Lisa ambil Al-Quran, baca, dan dia peluk Al-Quran sebagai ubat penenang bagi pada diri dia. Bacaan ayat-ayat suci yang dialunkan telah mengurangkan rasa takut pada diri dia. Pergantungan yang tinggi pada Allah telah menyebabkan Lisa terselamat pada malam tu. Tetapi makhluk tersebut takkan mengaku kalah. Pasti makhluk alam sebelah akan cuba buat something else. Okay, kisah ni walaupun seram, dia kena cuek tengah gosok gigi. Dia tengah kena cuek. Lepas tu bila nak balik kat bilik, dia tengok kawan dia tengah bergelak ketawa. Bila buka pintu, kawan dia tengah tidur. Jadi siapa suara yang dia dengar tengah gelak ketawa tu? Jadi pengajaran dia amat penting bagi kita untuk ada, orang kata apa, pendinding agama dalam diri. Punca makhluk alam sebelah suka kacau kita daripada, ni pendapat aku lah, disebabkan kita rasa lemah badan. Ini selalu orang sakit, demam ataupun orang tengah period, especially perempuan lah. Kat sini lah dia suka kacau. Jadi bila kita dah ada pendinding agama, InsyaAllah dia takkan kacau. Hati kena kuat. Yang cakap ni pun pelakon juga. Okay, jom kita tengok kisah seram tandas yang seterusnya. Cerita hantu kali ni dikongsikan oleh salah seorang peserta kamp PIKN, tetapi nama dan kamp PIKN terpaksa dirahsiakan. Jadi jom kita dengar kisah apa yang berlaku semasa penulis ni menjalani latihan dekat kamp PIKN tersebut. Okay, cerita dia macam ni. Dah namanya pun hantu. Memanglah hantu ni tergolong daripada golongan jin dan syaitan. Selagi dia tak dapat sesatkan anak cucu Adam, selagi itulah dia akan cuba buat benteng pertahanan diri, dekatkan diri pada Allah. Of course. Jadi hiasilah diri anda dengan bacaan Al-Quran dan zikir. InsyaAllah diri anda pasti akan terselamat daripada makhluk alam sebelah tersebut, dan semudah-mudahan anda akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ni saya nak bercerita kisah seram betul, kisah seram benar, iaitu kejadian yang saya kena sendiri waktu berlatih dekat kamp PIKN. Kamp PIKN kat mana tak perlulah saya cerita, nak jaga nama baik kamp tersebut. Kali ni cerita hantu. Hantu dia main peekaboo. Dia main Ocak. Bunyi macam lawak kan, tapi seriously, kalau kawan main Ocak tak apa lagi, tapi ni dia main Ocak tiba-tiba wajah huduh. Bayangkan tengah main Ocak, bayangkan kita tengah gosok gigi kat tandas, tiba-tiba dia buat Ocak kat pintu tandas tu kan. Dia buat macam ni, muka berulat. Memang tak lah. Okay, Alkisah dia, dekat tempat saya menjalani latihan PIKN ni, ada satu bilik air ni dekat area blok perempuan yang orang kata sedikit angker. Bilik air ni dia bercampur antara tandas dan ruang mandi dan juga kolah. Kiranya adalah dalam 5 atau 10 pintu untuk bilik air, dan setiap grup ataupun batalion ada tandas yang berbeza-beza. Okay, dekat sini tempat latihan, dekat camp ni latihan dia memang ketat. Contoh dia, pukul 12 tengah malam wajib tidur, lampu mesti tutup. Siapa yang tak tutup, kenalah denda. Dan dekat tandas pun lampu pun kena tutup, kecuali tandas yang dia orang cakap ada hantu. Jurulatih cakap tandas ni angker, ada yang menunggu. Jadi jangan tutup lampu. Tandas yang angker ni lah. Tandas yang tak angker tak perlu kena tutup lampu. Jadi jurulatih cakap lagi,
Malam-malam biasanya akan ada orang yang mandi kat situ. Dalam kurungan, bukan manusia, okey? Ada makhluk alam sebelah yang guna ya. Itulah, tu pasal lah tandas tu tak perlu tutup lampu. Sedangkan tandas-tandas lain memang kena tutup lampu. Dan jangan guna tandas yang angker tu pada waktu malam, lebih daripada pukul 12 malam. Jangan guna tandas tu dah. Kalau nak guna tandas dah tak tahan, kena guna tandas lain. Kalau dah jurulatih pun dah bagi pesanan macam tu, jadi betul lah tandas ni ada kisah seram dia yang tersendiri. Okey, masa kat sini kami kena bergilir-gilir nak berjaga ataupun buat rondaan setiap malam. Macam ada shift lah. Contohnya daripada pukul 12 sampai pukul 2 pagi akan ada 3 orang pelatih perempuan dan 3 orang pelatih lelaki yang akan berjaga untuk setiap shift. Night shift untuk berjaga pukul 2 sampai pukul 4 dan last sekali pukul 4 sampai pukul 6 pagi. Dah macam kerja Pak Gad pula. Setiap jam pelatih-pelatih yang berjaga ataupun mengawal ni wajib buat rondaan dekat semua blok yang ada. Kiranya pelatih perempuan akan buat rondaan dekat blok-blok perempuan je lah. Pelatih lelaki akan buat rondaan dekat blok-blok lelaki. Lepas buat rondaan, kena berkumpul dekat bilik pengawal yang telah disediakan. Di antara waktu pukul 12 sampai pukul 4 pagi, ni waktu kemuncak lah. Biasanya kami dikacau. Benda ni dah jadi macam perkara normal, tapi dalam hati kecut jugalah. Selalunya masa dekat bilik berkawal, kami akan berkumpul dan baca Yasin dulu beramai-ramai. Sebab kadang-kadang dekat bilik berkawal tu pun pernah kena kacau. Ni contoh dia lah. Waktu kami dekat bilik berkawal tu, cara diganggu ni, makhluk alam sebelah tu ganggu ni, dia lempar batu dekat tingkap atau pintu. Dan bunyi macam-macam lah. Macam-macam ada bunyi. Seolah-olah ada benda yang terbang daripada pokok ke pokok lain. Alkisahnya pasal tandas ni, masa tu saya dan 2 orang lagi kawan, kami ambil shift pukul 2 sampai 4 pagi. Waktu kebuncak hantu kamp PAKN ni biasanya mengacau. Time ni lah makhluk alam sebelah tu rancak berdosa. Waktu ni lah dia rancak keluar. Makhluk alam sebelah ni nak kacau orang. Masa tu kami buatlah rondaan dekat blok-blok perempuan. Semua orang tengah syok-syok tidur. Kami pula kena berjaga. Memang jealous betul lah. Jadi kami ni berbekalkan hanya lampu suluh dan berbaju lengkap uniform dan berkasut boot. Jadi kami pun meronda lah, suluh sana, suluh sini. Dan waktu saya tengah seronok duk menyuluh tu, tiba-tiba saya tersuluh ada satu bayang manusia yang menghadap ke arah kita orang, tapi jauh. Ada susuk tubuh tu ada yang aku tersuluh, tetapi jauh. Masa tu hati dah start duk-dap, duk-dap, duk-dap. Dah macam lagu dandut dah. Jadi saya pun bisiklah kat kawan-kawan. Weh korang, jom baca ayat kursi tau, buat berdinding diri. Aku rasa macam tak sedap hati dah ni. Jadi kawan-kawan ni pada pelik. Dia orang tanya, kenapa? Jadi saya halakan torchlight tu sekali lagi, nak tunjuk dekat arah bayang-bayang tu, tapi dah tak ada. Jadi saya pun husnuzon je lah. Mungkin imajinasi saya lah kot. Tak pun pelatih nak pergi ke tandas, tetapi dalam hati dah tahu itu bukan manusia. Bila dah tengok benda tu dah tak ada, saya cakap balik dengan kawan-kawan, nanti dah sampai bilik guard nanti aku cerita lah. Kami pun ambil keputusan nak meronda lagi. Duduk suluh sana, suluh sini, sambung balik. Masa nak balik ke bilik berkawal tu atau pondok pengawal tu, kami pun melintas dekat depan bilik air yang ada banyak cerita hantu seram yang kena buka lampu tadi tu. Jeng. Bila dah lalu tu depan pintu bilik air yang angker tu, tiba-tiba ada bau sabun. Sabun tu pula wangi sangat-sangat. Tetapi kan, waktu mula-mula masuk tadi, tak ada pula bau wangi-wangi. Entah macam mana ada pula kawan yang pergi tegur pula.
nak pendekkan cerita terlepas cakap. Weh, asal bau wangi ni? Kau ni jangan tegur lah. Kan jurulatih dah pesan, kalau ada bau apa-apa yang wangi daripada tandas ni malam-malam, jangan tegur. Kau ni, aduh. Kita orang semua terdiam. Dalam hati dah takut, tapi tak tahulah macam mana. Tetap rasa nak tahu juga bau sabun tu. Rasa nak cari punca bau sabun tu makin membuak-buak. Jadi kita orang bersepakat, weh, jom masuk tandas ni tak? Aku nak tahu ni, bau sabun tu datang daripada mana? Kok lah ada kawan kita yang tengah malam basuh baju. Jom lah, aku pun nak tahu kat ni. Okey, time ni masa sampai kat area tandas tu, bau wangi tu makin kuat. Siap bunyi orang mandi lagi. Kecubus. Bunyi orang cedok air dalam kolah, jiruh nak mandi. Bunyi tu memang betul-betul jelas. Lepas tu kami pun dengan langkah yang takut, slow kami berjalan, buat-buat berani nak masuk juga dalam tandas tu. Masa ni lah ada kawan saya ni yang tegur tadi tu, yang mulut celupar tadi tu. Tapi dia ni jenis berani sikit. Time mula-mula dia jejak kaki kat situ, dia boleh jerit dalam tandas tu. Hello. Dia masuk tandas, dia tegur pula dah. Dan serta-merta bunyi yang orang mandi tadi tu hilang. Bau wangi tu masih ada. Kawan saya yang berani ni terus masuk cek satu-satu dalam bilik air. Saya dan seorang lagi kawan berkawal kat pintu tandas, takut nak masuk. Lepas kawan masuk, puas hati dah, dia keluar. Dia cakap bilik air semua kosong, tak ada orang. Tapi ada kesan basah, macam orang baru lepas mandi. Dan bau wangi pun memang semerbak. Nak kata ada orang curi-curi keluar masa kami mula-mula nak masuk, mustahil. Sebab kami dah duduk dekat pintu tandas. Pintu tandas yang satu lagi pun tak ada kesan tapak selipar yang basah. Jadi impossible ada orang tersebut curi-curi keluar. Kalau manusia keluar, kita akan nampak bayang dia masuk bilik air, betul tak? Tapi kalau makhluk alam sebelah memang tak nampak lah. Tapi bunyi mandi tu ada. Time ni hati dah tak payah cakap lah, jantung pun berdegup gila-gila. Last kita orang pun nak belah. Tapi kawan saya yang berani ni pergi tutup suih lampu tu. Aduh. Tak sampai 10 langkah, tiba-tiba ketik, lampu tandas yang ditutup tadi tu terbuka balik semula. Time ni kami dah pandang sama sendiri dah. Weh, siapa buka tadi tu? Ya, aku dah tutup lah tadi. Aduh, dia main lampu dah. Kawan saya yang berani ni, dia tak puas hati. Dia pergi balik kat tandas tu, dia tutup balik. Dan dia datang balik dekat tempat saya dan kawan-kawan yang seorang lagi tengah tunggu. Baru je dia nak sampai dekat tempat kita orang ni, tik, lampu tandas tu menyala balik. Jadi kali ni kami anggaplah suih lampu ni yang problem kot. Tapi waktu ni dah takut. Masa tu kami pun dah cakap kat dia orang, dah lah tutup suih lampu tu. Jurulatih kan tak bagi kita tutup. Dia tak nak dengar apa yang kita orang bagi tahu. Walaupun dah 2 kali suih terpasang sendiri macam tu, kawan yang saya yang berani ni masih tak puas hati. Untuk kali ketiga, dia pergi lagi dekat tandas yang banyak angker tu, nak tutup balik. Dia main lawan tutup lampu pula dah. Jadi lampu suluh ni kami tuluh kat dia sebab dia nak masuk dalam tandas tu. Lepas tu dia tutup balik lampu tu dan dia berdiri dekat pintu tandas tu dalam 10 hingga 15 minit. Pelik, switch tu tak terbuka pula dengan sendiri masa dia ada kat situ. Dan bila dia pergi balik, beralih tempat nak pergi dekat tempat kami tu, lepas dia tutup tu, tadi dia berdiri kan. Lepas ni dia dah tunggu lama tak terbuka sendiri. Dia nak pergi dekat kami. Tiba-tiba switch lampu tu terbuka kembali. Scary. Kali ni tanpa berlengah lagi, kami terus cabut lari. Tak tahan kena kacau macam tu. Yelah, penat, ulang alik. Kita tutup, dia buka. Kita tutup, dia buka. Memang tak tahan lah. Kami berlari cepat-cepat balik ke bilik pondok berkawan. Lepas tu kami cerita dekat pelatih lelaki tentang kejadian yang baru kami kena.
Sebenarnya malam tu ingatkan kami je yang terkena. Rupa-rupanya pelatih lelaki yang berkawal masa shift saya tu juga kena kacau. Saya dah tak ingat dah cerita hantu dia orang kena kacau macam mana. Tapi yang pastinya dia orang pun kena kacau dengan hantu, tapi dalam tandas juga. Cuma hantu tu bukan main dengan suai lampu. Dia usik dengan benda lain. Sejak hari itulah saya dah tak nak lagi ambil shift pukul 12 sampai pukul 2 pagi dan 2 pagi sampai 4 pagi. Saya akan ambil shift jam 4 hingga 6 pagi. Sebab pukul 5 pelatih dah bangun, nak mandi bersiap-siap nak sembahyang subuh. Jadi waktu untuk saya dan 2 pelatih berkawal yang lain kiranya tak sunyi sangat lah, sebab pelatih lain dah bangun. Aduh, meremang kejap bulu roma bila teringat balik cerita hantu kamp AKN ni. Itulah antara pengalaman yang saya alami sendiri. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan share lagi pengalaman saya sendiri yang nampak bayang-bayang dekat tingkap, tapi tak ada orang pun. Dan kawan saya sendiri pun nampak bayang-bayang ni. Lepas tengok bayang-bayang tu, kami kena tindih. Banyakkanlah beramal dan ingat pada Allah. Yakinlah hanya Allah je yang paling berkuasa kat dalam dunia ni. Jin, iblis dan syaitan, mereka juga makhluk ciptaan Allah. Tetapi diorang ni makhluk yang cuba nak menyesatkan manusia ataupun anak cucu Adam dengan menakut-nakutkan kita, supaya kita ni lebih takut kepada diorang daripada Allah. Semoga kita berada dalam lindungan ilahi sentiasa daripada gangguan jin, iblis dan syaitan ni. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, ini adalah kisah yang terakhir tentang tandas. Tandas memang tempat syaitan tinggal. Tak heran lah tandas banyak kisah seram pun. Cerita ni adalah tentang tandas dekat satu sekolah. Ada satu hari ni, ada seorang budak perempuan ni, dia nampak ada beberapa orang tukang kayu duk pasang palang depan pintu tandas dekat ujung. Bila dia tanya, "Pakcik, oh pakcik, pakcik kenapa buat palang dekat tandas ni?" Dan pakcik tu balas balik, "Nak, tandas ni tak boleh guna nak. Tandas ni dah tak boleh guna." Jadi adalah satu hari ni, budak tu sarat nak buang air besar, dah tak tahan, tak terkucil. Dari tandas pertama sampai ke tandas kedua terakhir, budak tu asyik jumpa tandas yang kotor. Perempuan kan biasalah, cerewet. Nak melabur bisnes dalam tandas kenalah bersih. Nak tak nak, dia tendang pintu tandas hujung tu sekuat hati dia. Dan dia tengok tandas tu sangat bersih. Apa lagi, seronok lah. Dia pun masuk buang hajat. Tapi malang dia, bila dah habis buang hajat dalam tandas tu, pintu tiba-tiba tak boleh buka. Kutuk. Dan dia jerit minta tolong. Tolong. Tapi tak ada orang dengar. Dan esok dia, pelajar tersebut yang tersekat dalam tandas yang dipalang tu, beliau ditemui mati dalam keadaan gerik oleh pelajar lain. Badan dia berlumuran darah, tapi kepalanya dah tak ada. Di mana kepala dia? Kematian dia misteri. Sampai sekarang kepala dia tak dijumpai. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah-kisah seram yang berkaitan dengan tandas. Okey, dalam banyak-banyak kisah ni mungkin ada yang tak seram bagi anda, tapi bagi saya seram bila sebut pasal tandas ni. Maklumlah, tandas ni kan tempat yang kotor, jadi tak heranlah kalau ada banyak kisah seram pasal tandas. Jadi itulah, sebab itulah dalam Islam kan kita diajar doa masuk tandas kan. Itu adalah doa pendinding diri supaya kita tidak terkena gangguan waktu kita guna tandas. Wih, seram ah. Wih. Okey, itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang dah like, share dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati anda. Dan kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe. Dan jangan lupa, jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum.